Syarat yang ketiga itu solat secara berjamaah, sembahyang beramai-ramai. Dan syarat yang keempat, yudriku at-takbiratal ula, mendapat takbir pertama bersama imam. Disebut takbiratul ula, atau kadang-kadang disebut takbiratul ihram. Dapat sama-sama, imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Takbir masuk dalam solat, takbir pertama. Kalau cukup 4 syarat tadi ni, apa dia? Yang pertama, solat lillah, semata-mata kerana nak cari redha Allah. Syarat yang kedua, 40 yauman, 40 hari berturut-turut, tak boleh berselang-seli. Syarat yang ketiga, fi jama'atin, sembahyang berjamaah, bukan sembahyang seorang. Dan yang keempat, yudriku at-takbiratul ula, dapat takbir pertama bersama imam. Kalau kata cukup 4 ni, kalau sekiranya cukup 4 ni, kutibat lahu bara'atan, ditulis untuk dia bebas, lepas daripada 2 perkara. Bebas daripada apa? Lepas daripada apa? Bara'atun minan nar. Yang pertama, bebas daripada api neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, bebas daripada menjadi orang munafik. Ditulis kepada dia bebas daripada 2 perkara ini. Bebas daripada neraka. Kita duk minta selalu tu, wa qina azaban nar, dia ulang banyak kali tu. Wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, jauhkan kami daripada azab neraka. Pasal apa dia ulang banyak sangat? Takut. Sebab api neraka tu 70 kali ganda api dunia. Menatang apa 70 kali ganda? Tahap kepanasan. Kata tahap kepanasan api neraka ni 70 kali ganda. Sebab tu sebut dalam hadis, lau anna jahannamiyan min ahli jahannam akhraja kaffahu ila ahli dunya lahtaraqatid dunya min harriha atau kama qal. Kalaulah orang yang kena bakar dalam neraka jahannam, akhraja kaffahu, dia bawa keluar sebelah tangannya, bukan dia bawa keluar seluruh tubuh, bukan dia bawa keluar dua-dua belah tangan. Bila mana orang yang kena bakar dalam neraka jahannam hanya dia bawa keluar sebelah tangannya, dia hulur ila ahli dunia, untuk penduduk dunia, lahtaraqatid dunya min harriha, maka kamu akan lihat seluruh dunia ini hancur lebur kerana panasnya api neraka. Azab yang sangat dahsyat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana tu siapa hak boleh buat 4 perkara ni? Yang pertama, semayang kerana Allah. Yang kedua, 40 hari berturut-turut.
Yang ketiga, berjamaah. Yang keempat, dapat takbir pertama bersama imam, maka dia akan bebas daripada api neraka. Ini janji siapa? Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dia akan bebas daripada sifat munafik. Orang munafik, orang yang ada dalam hati dia sifat nifaq. Nun fa alif qaf, nifaq. Orang yang ada dalam hatinya sifat nifaq disebut munafik. Apa makna sifat nifaq? Berpura-pura, bersandiwara. Kita tak kenal. Kadang-kadang dia duduk makan sekali kita di rumah kenduri. Kadang-kadang dia ziarah mayat duduk sebelah kita. Kita tak kenal. Zahir Islam, batin kafir. Wal'iyadhu billah. Luarannya Islam, dalamannya kafir. Bahaya tak bahaya ni? Yang disebut golongan munafik. Jadi siapa yang dapat buat empat ni, dia bebas daripada sifat munafik. Semayang kerana Allah 40 hari berjamaah, dapat takbir bersama imam. Nak bercakap senang, nak buat tu payah. Nak cakap siapa boleh cakap, hang buat tengok. Senang ke susah? Semayang betul dah semata-mata kerana Allah. 40 hari cukup dah. Berjamaah komplit dah. Hanya nombor 4, takbir, dapat takbir pertama dengan imam. Itu payah. Nak cakap siapa boleh cakap, buat tengok. Tapi kalau dapat buat, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebaslah dia daripada azab neraka dan bebas daripada sifat munafik. Ikhwani, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedang tak sedang, pejam celik, rupanya kita hari ini dah masuk 11 Syaban. Tenggelam matahari hari ini. Apabila tenggelam matahari hari ini, masuk 12 Syaban. Mulia tak mulia Syaban ni? Syaban ni mulia. Mulia sebab apa? Sebab Syaban pembuka kepada Ramadan. Syaban itu adalah pembuka kepada bulan Ramadan. Kerana itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak ibadat dalam bulan Syaban. Dalam satu hadis yang sanadnya hasan, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pada satu hari dia tanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam satu soalan. Tanya Sayyidina Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im atau kama qal. Hadis itu hadis yang hasan. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam satu hari ditanya, "Ya Rasulullah, saya tak biasa tengok tuan puasa begitu bersungguh-sungguh sebagaimana dalam bulan Sya'ban." Kata Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Saya tak biasa tengok tuan pulun puasa macam mana yang saya tengok dalam bulan Sya'ban." Nabi jawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan itu ramai manusia yang lalai. Bulan antara Rajab dan Ramadan, ramai manusia yang lalai. Bulan selepas daripada Rajab dan sebelum daripada Ramadan, bulan yang berada di tengah-tengah, itulah Sya'ban. Rupa-rupanya ramai sangat yang lalai. Sedangkan Nabi sebut, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan Sya'ban, bulan diangkat amalan kepada Tuhan. Amalan-amalan hamba diangkat kepada Tuhan, berlaku di dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi sebut lagi, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku suka sangat amalan aku diangkat oleh Allah ketika aku sedang berpuasa. Maka satu ibadat yang Nabi buat banyak dalam bulan Sya'ban adalah ibadat puasa sunat. Muslimin muslimat, dalam satu riwayat pula disebut, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila masuk separuh Sya'ban, maka janganlah puasa. Macam mana pula? Bercanggah atau tidak hadis pertama kita baca tadi dengan hadis kedua? Yang mana hadis pertama cerita Nabi kita bersungguh-sungguh berpuasa dalam bulan Sya'ban. Mai hadis kedua, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila masuk separuh Sya'ban, janganlah puasa. Tidak canggah, tidak ada percanggahan. Kedua-dua hadis ini, apa maksud idzan tasafa Sya'ban fala tasumu? Bila masuk separuh Sya'ban, jangan puasa. Para ulama mentafsirkan hadis tersebut, iaitulah bila sebut Sya'ban, ada separuh pertama dan separuh yang kedua. Separuh pertama 1 sampai 15 Sya'ban. Separuh yang kedua 16 sampai 30 Sya'ban. Hari ini kita duduk 11 Sya'ban. Jadi ada separuh pertama dan separuh kedua. Para ulama mentafsirkan sunat puasa Sya'ban secara umum sunat. Yang kedua, dibolehkan
15 Sya'ban untuk puasa sunat nisfu Sya'ban, dibolehkan. Yang ketiga, haram dan tidak sah, haram dan tidak sah berpuasa separuh kedua Sya'ban mengikut pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah haram dan tidak sah puasa sunat, puasa sunat pada 16 sampai 30 Sya'ban bagi orang yang sebelum daripada tu tak biasa amal puasa sunat. Saya ulang, haram dan tidak sah mengikut pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang puasa separuh kedua 16 sampai 30 Sya'ban haram dan tidak sah dia puasa sunat bagi orang yang sebelum daripada tu tak biasa puasa sunat. Yang keempat, dibolehkan 16 sampai 30 Sya'ban dibolehkan untuk dia puasa wajib seumpama puasa qada atau puasa nazar, itu dibolehkan. Walaupun separuh yang kedua tetap dibolehkan bagi yang nak puasa wajib, tak kiralah puasa qada ataupun puasa nazar. Inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah beri peluang, Allah beri kesempatan kita hidup, bernafas dalam bulan Sya'ban tahun ini. Jangan sia-siakan peluang ni. Tambah-tambah lagi, nak sampai dah, tak lama dah, nak sampai malam nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Sebab apa? Sebab malam nisfu Sya'ban special, istimewa sangat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab kitab yang paling besar karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i sebut apa? Balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jumu'ah wa lailatil adha wa lailatil fitr wa awwal lailatin min rajab wa lailatin nisfi min sya'ban. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepada kami satu riwayat, doa sangat-sangat mustajab pada 5 malam. Ada 5 malam. Siapa doa, doa akan cepat diangkat, doa akan mudah diperkenankan, kerana doa pada malam-malam tersebut sangatlah mustajab. Yang pertama, fi lailatil jumu'ah, malam Jumaat, doa mustajab. Terbenam matahari hari Khamis, itulah malam Jumaat. Hari kita duk buat bacaan Yasin. Lepas baca Yasin, doa, panjangnya doa. Bersama, sebab doa malam itu mustajab. Jangan duk kata bid'ah pula baca Yasin malam Jumaat. Sikit-sikit bid'ah. Orang tanya bid'ah tu apa dia? Aku pun tak tahu.
Orang kata bid'ah, aku pun kata. Tanya bid'ah tu makna apa? Tak boleh jawab. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i sebut, al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa madhmumatun, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Ini perkataan yang sahih, datangnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bid'ah tu ada dua jenis. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang tak bercanggah dengan sunnah, itu bid'ah yang baik. Yang bercanggah dengan sunnah, itu bid'ah yang buruk. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi malam pertama mustajab doa, malam Jumaat. Yang kedua, malam raya korban Idul Adha. Esok tu 10 Zulhijjah. Maka terbenam matahari 9 Zulhijjah, mustajab doa. Malam raya korban. Yang ketiga, malam raya puasa. Esok 1 Syawal, hari kita puasa lah, terbenam matahari. Esok tu 1 Syawal, malam tu mustajab doa. Tapi malam tu kita kalut nak beli baju raya sebab diskaun 70%. Malam tu kalut, hak buat kuih raya cara buat kuih raya, hak beli baju raya cara beli baju raya. Malam tu sibuk macam-macam sampai lupa nak doa. Sedangkan malam itu mustajab doa, malam raya puasa. Yang ketiga, yang keempat, malam mustajab doa, malam pertama bulan Rejab. Lepas dah, esok tu 1 Rejab, malam tu, malam pertama bulan Rejab, mustajab doa. Dah lepas dah, nak jumpa balik tahun depan. Tu pun kalau hang hidup, kalau mati tak ada dah. Yang kelima, malam mustajab doa. Yang kelimanya, ni tak lepas lagi, tak lepas lagi. Berapa hari lagi ni? Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Sabit daripada hadis yang sahih, Nabi sebut pasal malam nisfu Sya'ban. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin aw kama qal. Hadis ni sahih. Nabi kata, sesungguhnya Allah memandang setiap hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan pada malam tersebut Allah ampunkan seluruh hamba-hambanya kecuali 2 golongan yang tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam 2 golongan yang tidak diberi keampunan pada malam nisfu Sya'ban. 2 golongan yang lain Allah ampun. Siapa yang minta ampun pada malam nisfu Sya'ban? 2 golongan yang Allah tak ampun. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah, wal'iyadzu billah, Allah tak ampun. Yang kedua, golongan yang bermusuhan, Allah tak ampun. Jadi kalau ada lagi kita dok bermusuh dengan orang, maka minta ampun sebelum sampai
malam nisfu Sya'ban. Bimbang-bimbang, kita angkat tangan minta ke Allah ampun dosa kita. Allah tak berkenan. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ada sifat dendam, bermusuhan. Wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan muslimin muslimat sama-sama kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban yang tak berapa lama lagi akan kita jumpa. Dan mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, Allah terima amalan-amalan kita, dan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah. Amin. Nah, cukup sekadar itu cikgu, tutup cikgu. Kita nak bagi ijazah malam hari ni. Yang